Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai masjid dan kalian bagi kanjung minyak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya tuan pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semoga diberikan kesihatan. Kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga baginda, dan seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, sahabat hadai kita, guru-guru kita, mereka yang berjasa kepada kita, kepada mereka semua dengan lafaz syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu, dan semoga pertemuan tahun baru 2022 tidak terlewat untuk mengucapkan selamat tahun baru semua. InsyaAllah kita doakan semoga kedatangan tahun baru ini memberi kesejahteraan, keafiatan, ketenangan dan kebahagiaan, keselesaan hidup kita untuk terus menjadi hamba di muka bumi ini, berusaha, berikhtiar, sabar dengan berbagai-bagai ujian yang berlaku kat kita insya-Allah. Dan kehidupan di dunia ini, ulama menyebut kita berada dalam satu negeri yang namanya Darul Fana. Negeri yang sifatnya akan musnah sementara. Kita akan menuju ke negeri yang namanya Darul Baqa, yang kekal. Tidak ada kematian selepas kematian. Kalau tanya apakah kehidupan kita selepas kematian nanti, kita akan dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk menerima balasan amalan kita, bangkit dari kubur masing-masing, maka menunggulah giliran kita pada hari Yaumul Mahsyar. Maka kehidupan di dunia ini, ulama menyebut bahawa dunia ini adalah disebut juga sebagai Darul Ibtila wal Imtihan, negeri yang penuh dengan ujian dan pancaroba, peperiksaan. Semua ujian, tuan-tuan. Kehidupan kita ini semuanya ujian. Ada orang yang diujikan dengan kesenangan, kekayaan. Itu bukan nikmat sekadar nikmatnya, itu juga ujian. Ada orang yang diuji dengan musibah, bencana, penyakit, kesukaran, macam-macam lah ujian, kegagalan, kesukaran. Maka di situ menguji kepada kita ialah sejauh mana kita sabar, sejauh mana kita berusaha, sejauh mana kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tetapi yang pasti dalam dunia yang kita sebut dengan Darul Ibtila wal Imtihan, dunia yang penuh dengan ujian, dunia yang penuh dengan peperiksaan, untuk menentukan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik. Kehidupan dunia ini disebut Darul Jaza dan Darul Ibtila,
darul ibtila wa darul imtihan, untuk kita berjumpa dengan di yaumul mahsyar nanti dipanggil dengan darul jaza. Apa makna darul jaza? Negeri pembalasan, untuk kita dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah kehidupan kita tuan-tuan. Dunia tempat beramal untuk kita ujian, dan di akhirat nanti adalah tempat hari kita akan menerima pembalasan di atas ujian amalan kehidupan kita yang kita lalui sementara ini, tuan-tuan. Maka dalam konteks itu, maka persiapkanlah kita, tuan-tuan. Yang kedua, kita doakan kepada saudara kita, musibah demi musibah. Kita insya-Allah, tuan-tuan, COVID kita doakan, walaupun ada varian baru dan sebagainya, sukar, dan kita pun dah ada sedikit kelonggaran SOP, ambillah ruang dan sebagainya. Dan pada saya melihat untuk mengajak semula masyarakat pergi semula ke hadir ke masjid. Indikator yang saya gunakan senang aja, untuk salat Jumaat, itu aja. Salat waktu mungkin orang boleh bagi bagai alasan. Saya semayang di rumah, saya semayang di tempat kerja, saya bermusafir, saya boleh jamak. Tapi kalau Jumaat, bagi saya itu ukurannya. Jadi kalau masjid kita ni, tuan-tuan, katalah boleh pergi 1,200. Sebelum ni boleh pergi 2,000. Jadi selepas kita dah buka ni, berapa ramai yang datang. Nanti ada juga bagi alasan, tak ada ustaz, dia orang ramai tak datang masjid ni, dia kata kat surau sana ada, surau sini ada. Kadang-kadang bila kita bilang pun kat surau, tak ramai mana pun. Satu-satu surau adalah 80, yang saya benarkan Jumaat sementara 80, 120, itulah kadarnya. Semak balik, rasanya baru, ada satu karya tu saya bilang, baru 300 orang yang hadir ke masjid. Sebelum ni berapa? Sebelum ni dekat 1,800. Kat mana hilang seramai ini lagi? Jadi di sinilah saya mengajak para jamaah sekalian, supaya kita mengingatkan ahli keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, adik-adik kita, jiran tetangga kita, sahabat handai kita. Marilah, cukup-cukuplah kita direhatkan kerana COVID 2 tahun yang lepas. Jadi ini kita bangkit semula, tuan-tuan. Kalau dah ramai datang melempah tadi, insya-Allah ada lagi kelonggaran. Kita doa tidak ada penularan baru, tuan-tuan. Jadi saya menyerulah kepada para jamaah sekalian untuk kita menilai, bermuhasabah dalam konteks ta'muruna bil ma'ruf. Kita mengajak kepada kebaikan. Ada sebahagian lagi tugas kita, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Itulah kehidupan yang kita lalui hari ini, iaitu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. InsyaAllah, tuan-tuan, alhamdulillah pada pagi ini saya ambil sedikit sahaja satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Umar bin Aisyah, an ibn Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha, qala, kedua-duanya berkata, apa yang dia kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Tidak putus-putus mazala Jibril, tidak putus-putus Jibril berpesan kepada aku bil jar, yusini bil jar, berpesan kepada aku tentang jiran berulang-ulang kali. Hatta zanantu, sehingga aku menyangkakan bahawa jiran tadi adalah merupakan sebahagian daripada ahli waris yang boleh mewarisi harta pusaka. Apa makna hadis ini, tuan-tuan? Hidup kita ini, satu di antaranya kewajipan ialah kita kena berbuat baik ataupun berlaku, orang kata, ma'ruf kepada jiran kita.
Hari ini kita berbincang dengan sifat hak jiran. Semua ada jiran kan? Dalam sembahyang ada jiran tak? Ada. Siapa jiran kita? Orang yang ada kiri dan kanan kita. So, apa hak jiran dalam sembahyang agak-agaknya? Dibicarakan oleh fiqh tak? Pertama, hak jiran kalau boleh, orang kata serapat mungkin, tapi hari ini ada masyaqqah, maka adalah. Tapi kalau dah serapat sampai tak selesa macam, dia punya kembang kaki itu orang kata mengambil hak orang lain ada kan? Pun tak cantik juga kan? Maka kita berdiri dalam solat kita, dalam hak jiran kita tadi, ialah kita ambil tempat kita seselesa yang kita berdiri tanpa orang kata mengganggu, menghilangkan kekhusyukan jiran kita. Yang kedua, bacaan kita kan? Kita bersemayang, apa bacaan kita dalam semayang? Mudah aja, Fatihah, doa iftitah. Tapi apa hak jiran kita ketika kita semayang? Janganlah bacaan kita tadi mengganggu sampai jiran pula terasa was-was. Aku ni dah baca ke belum? Tak? Kenapa? Bacaan kita agak tinggi lantunan suaranya. Jadi hak kita dalam ibadat solat sekalipun, maka walaupun hukum fiqh mengatakan bahawa itu rukun qauli, kena dizahirkan bacaan tadi. Rukun qauli kita tak boleh sebut macam ni kita dah baca Fatihah, tak boleh. Rukun qauli kena Bismillahirrahmanirrahim. Artinya buka mulut, ada lafaz, ada sebutan. Cuma siapa yang nak mendengar yang kita sebut tadi? Diri kita sendiri. Apa yang dilafaz oleh mulut, sekurang-kurangnya telinga kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita baca dalam diri kita bahawa aku imam sedang baca. Kecuali imam lah. Imam jangan pula, imam tak boleh ganggu. Tak, imam kena pada suara subuh, isyak dan maghrib, maka suara itu dijaharkan. Kalau dijaharkan, ada lagi beza. Walaupun hukum tu hukum fiqh mengatakan semayang tu siang hari. Siang hari kan? Apa sembahyang siang hari biasanya? Walaupun sunat, apa dia? Aidil Fitri, Aidil Adha, ataupun kita sembahyang berjemaah dalam konteks macam sembahyang istisqa. Ulama mengatakan kalau ianya bersifat sunat muakkad, dia dizahirkan. Sebab sembahyang hari raya, kata Ustaz, kalau kita sembahyang duha tak ada berbunyi. Tapi sembahyang Aidil Fitri macam sembahyang Jumaat kan, akhirnya makmum akan kata amin bila dengar imam. Kenapa? Perhimpunan yang besar, dia bersifat muakkad. Mana keperluan ataupun persyaratan salat yang bersifat sunat muakkad yang boleh dilakukan lebih afdalnya berjamaah, maka pada siang hari tadi sembahyang yang sunat tadi macam sembahyang yang wajib. Artinya imam boleh disunatkan menzahirkan bacaannya. Tapi makmum tetap dengan bacaan kita. Apa yang kita baca ialah kita lafazkan rukun-rukun qauli tadi supaya kita dengar, kita sendiri lafaz. Apa hak kita dalam berjiran dalam sembahyang? Ialah supaya jiran sebelah kita, kiri dan kanan kita tadi tidak terbabas dengan bacaan kita, tidak terganggu dengan bacaan kita. Tidak orang kata timbul syak, aku ni dah baca ke belum? Kenapa rupa kawan ni tadi bacaannya mengganggu bacaan jiran di sebelah? Itu dalam bab sembahyang. Tapi dalam hidup bermasyarakat, ini yang kata Nabi SAW, maka tidak henti-henti Jibril berwasiat kepada aku sehingga aku bernyangkakan bahawa seakan-akan jiran itu mempunyai hak dalam harta pusaka. Hadis ini membawa makna bahawa kita diminta untuk melakukan sesuatu yang baik dan menyempurnakan hak-hak jiran di dalam kita hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah dan janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Wa bidzil qurba, dan kaum kerabat kamu. Wal yatama, dan anak-anak yatim.
wal masakina, dan dengan para orang yang miskin, wal jarizil qurba, dan jiran tetangga kamu yang dekat, wal jaril junubi, dan jiran tetangga kamu yang jauh, wasahibu bil jambi, dan mereka yang berada di dalam rakan seperjalanan kamu. Kita ni bermusafir, jangan yang kita bersama dengan dia dalam satu bas, dalam satu kereta, dalam satu kenderaan. Wasahibil bil jambi, iaitu orang yang berada dalam teman-teman kamu dalam perjalanan. Wa banis sabil, yang kamu berada dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan lain-lain yang kamu kata tadi yang mempunyai tanggungjawab kamu di bawah tanggungan kamu. Maka hendaklah, kata Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang dibacakan tadi dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita yang pertama di sisi Allah, hendaklah kita menyembah Allah dalam konteks beribadat. Yang kedua, jangan kita mensyirikkan Allah. Dan yang seterusnya ialah sifat-sifat kita sebagai manusia sesama manusia. Yang pertama, wabil walidaini ihsana, dengan kedua ibu bapa buatlah baik. Ini kita ada ibu bapa. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi suruh buat baik kita dengan ibu bapa kita yang masih hidup. Sayangi dia, yang berkata-kata baik dengan dia. Wa qulu qawlan karima, berkata-katalah kamu dengan mereka dengan kata-kata yang mulia. Jangan kamu mengherdik dia. Wala tanharhuma, jangan kamu mengherdik, memarahi, meninggi suara. Wala taqul lahu fin jangan kamu mengatakan kepada dia walaupun perkataan mengeluh atas larangan, atas teguran, atas nasihat ibu dan ayah kita. Itu wala tanharhuma, jangan kamu herdik. Hari ni setakat mak kena marah biasa tak kak? Mak kena tengking dengan anak ada tak? Wallahu a'lam, tuan-tuan. Mak kena segegah balik dengan anak. Alhamdulillah. Kita tak nak, tuan-tuan. Hari ni jadilah kita anak yang baik untuk kedua ibu bapa kita. Dan berbuat baik kita kepada siapa? Wa bizil qurba, iaitu kaum kerabat kamu. Siapa kaum kerabat kita? Yang ada hubungan darah dengan kita. Sebab dalam kita melihat siapakah kaum kerabat kita, saya suka tukar rujuk, siapakah orang yang kita diharamkan daripada berkahwin. Itulah kaum kerabat kita. Kita diharamkan berkahwin dengan seseorang kerana ada hubungan darah. Kita ada 3 sebab seseorang tadi diharamkan kita berkahwin. Yang pertama, ada hubungan darah. Apa hubungan darah? Kita ni adik-beradik, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik tiri, adik-beradik seibu, ada sepupu, ada bapa saudara, ada mak saudara. Maka bapa saudara, mak saudara kita sebelah ayah, sebelah ibu, orang itu adalah orang yang diharamkan kita kahwini. Maka mereka kita kena berbuat baik sebagai orang yang disebut ada sebagai darah daging, ada hubungan kekeluargaan. Yang kedua, orang yang kita kena berbuat baik dan kita kena jaga batas-batas aurat, tahu halal dan haramnya kerana ada hubungan perkahwinan. Kita berkahwin dengan isteri kita, maka keluarga isteri kita jadi keluarga siapa? Keluarga kita. Macam mana kita hormat keluarga darah daging kita? Jawabnya, kita kena hormat, sayang, mengenali keluarga sebelah isteri kita. Sebab dalam Islam, dalam bicara tentang keluarga, kerana perkahwinan, dia ada 2 pendekatan hukumnya. Iaitu, ada perkahwinan yang diharamkan ke atas isteri kita tadi, haram selama-lamanya. Kita kahwin dengan isteri kita, ada keluarga sebelah isteri kita tadi haram selama-lamanya. Siapa dia? Kalau sebelah kita lelaki, yang haram selama-lamanya ialah mak mertua kita, nenek mertua kita ke atas. Jawabnya haram selama-lamanya.
Ada pengharaman di dalam perkahwinan, sebab perkahwinan haramnya apa? Tadi selama-lamanya. Yang kedua haram apa? Sementara. Lupa kahwin ada haram sementara tau. Haramnya sementara. Siapa? Adik-beradik kepada isteri kita. Adik-beradik kepada isteri kita. Kenapa jadi sementara? Sementara isteri kita masih ada, dia menjadi isteri kita. Jawabnya, adik-adik dia, mak saudara dia, anak saudara dia, kita tak boleh kahwini. Tapi kalau isteri kita dah meninggal, adik dia jadi apa? Halal kahwin. Kenapa? Istilah orang kampung kita panggil apa? Boleh ganti tikau. Salin tikau. Kan kau kahwin dengan siapa? Alah, salin tikau je. Artinya kakak meninggal, ambil adik. Itu salin tikau. Maka kalau salin tikau itu pada hukum asalnya, itu adalah pengharaman sementara. Haramnya, haram tidak selama-lamanya. Apa beza haram selama-lamanya dengan haram sementara? Apa beza? Halal selama, kalau haram selama-lamanya itu boleh kahwin lah kan? Haram sementara boleh kahwin kalau ada keadaan mengizinkan. Tapi dari sudut hukum, haram selama-lamanya, orang yang diharamkan kita selama-lamanya, dari sudut hubungan muasyarah kita dengan dia, tidak batal air sembahyang kalau kita sentuh dia. Mak mentua kita ni lepas sembahyang subuh jumpa mak mentua, mak apa khabar? Waalaikumsalam. Batal sembahyang aku macam. Mak mentua tidak batal air sembahyang. Walaupun apa dia? Isteri yang kita kahwin itu dah diceraikan. Ada orang ada 10 mak mentua. Berapa mak mentua kau? 10. 10 mak mentua dia tu haram dikahwini. Haram dia dia tak boleh kahwin dengan mak mentua dia. Dan tidak batal air mentua. Dah cerai, isteri dah meninggal. Aku tak cerita dah meninggal ke dah bercerai ke, mak mentua tetap menjadi mak mertua. Haram dikahwini selama-lamanya, tidak batal air sembahyang kalau tersentuh atau menyentuh wuduk. Kita berwuduk, dia berwuduk, tidak batal air sembahyang dan tidak salah, tidak berdosa. Tidak orang kata haram kita bersalam dengan mak mentua kita. Kerana apa? Mak mentua kita bila kita kahwini isteri kita, dia telah menjadi macam mak kita sendiri. Itu sebab kalau menghormati mak mentua, kadang-kadang orang kita dia kata, itu mak mentua aku, bukan mak kandung aku. Ini satu konsep yang salah. Memberi penghormatan ibu mertua kita sama tarafnya kita menghormati, menunaikan hak kepada ibu kandung kita sendiri. Itu sebab kadang-kadang kita ni bila alhamdulillah lah kalau ikut suami isteri tu, masih suami isteri mudah lagi, nampak terjaga. Bila dah bercerai, tiba-tiba bukan menantu yang jadi tak nak boleh terima, mak mentua pun boleh terima. Kau bukan menantu aku, kau jangan jejak lagi kat rumah aku. Ada tak kak macam tu? Kan walaupun terputus hubungan, tetap itu adalah anak menantu kita. Jangan, orang kata dalam hidup kita ni, jangan sampai memutuskan silaturahim. Walaupun dalam konteks kita kadang-kadang dalam kehidupan ini berakhir dengan perceraian, silaturahim tetap kena jaga. Silaturahim tetap kena jaga. Itu sebab dalam konteks perkahwinan, apa kata Allah? At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Talak yang boleh dirujuk ada dua. Maka kalau andainya kita ni masih lagi suami isteri, atau mungkin tidak jadi suami isteri, apa kata Allah? Fa imsakum bima'ruf. Ambillah isteri kamu tadi, hiduplah dengan dia, bermuasyarahlah dengan dia sebagai hubungan suami isteri dalam keadaan yang ma'ruf. Tapi kalau ditakdirkan dalam kehidupan itu langit tidak sentiasanya cerah, kusangka panas hingga ke petang, akhirnya hujan tengah hari, ingatkan boleh sampai ke tua, sampai ke mati, rupanya dalam ujian rumah tangga berbagai-bagai ujian ada, maka ditakdirkan berlaku perceraian.
Kata Allah, au tasrihum bi ihsan, atau lepaskanlah dia dengan cara yang baik. Kalau saya melihatkan cara yang baik, proses cerai itu berdamai. Tak ada bergaduh, tak ada buruk, tak ada fitnah, tak ada saman menyaman. Okeylah, kita pun terima. Apa caranya? Selesailah dengan baik. Yang kedua, perceraian selepas, implikasi selepas perceraian. Implikasi selepas perceraian. Ini sedang kita hadapi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dan selepas perceraian, dia tidak jadi baik. Antara tanda-tanda awal contohnya, perebutan pada hak anak. Satu cara yang tak baik saya tengok dalam masyarakat kita. Siapa yang dapat jaga anak, dia cuba menyembunyikan anak daripada ibu dan ayahnya. Kalau ayah jaga anak, ibu tak ada peluang lah. Disorok sana, dia bawa lari sini. Kalau ibu dapat jaga anak pula, anak pun tanya, mak, abah mana? Apa engkau dah mampus? Ayah dah mati. Jangan sebut nama bapa engkau kan. Kadang-kadang macam tu sekali tergamaknya. Wa na'udzubillah tuan-tuan. Ini kerenah masyarakat kita, cabaran masyarakat. Jadi pada kita, jagalah hubungan kekeluargaan tadi. Selepas andai ditakdir berlaku perceraian, cerailah dengan baik. Apa hak anak? Hak anak perlu menghormati, menyayangi, menziarahi, berjumpa, mendapat kasih sayang daripada kedua ibu bapanya. Walaupun ibu bapanya dah terpisah, terpisah dari hubungan suami isteri, dan ada hak perintah mahkamah pula, dia kata hak penjagaan ini pergi pada ibu, pergi pada ayah. Itu penjagaan, tetapi hak kasih sayang tetap kedua-duanya berhak. Itu yang timbul kita ni, kadang-kadang dari hak penjagaan, mahkamah akan putuskan ibu akan menjaga anak Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hak ayah pula hari Ahad, ayah kata oleh kerana ayah cuti, hari Ahad ayah minta kebenaran untuk menjaga melayan anaknya sehari dua. Maka bagilah peluang. Ini tak ada, bila ayah tak datang jumpa anak, waktu tu dia buat lagi. Ayah kata dah lah dapat seminggu sekali. Wallahualam. Bila tiba giliran, bila dapat tadi, anak itu. Jadi ini satu cabaran. Yang kedua, nafkah. Ini satu. Jadi pada kita, inilah kehidupan kita, kita kena menjaga hubungan. Dan bila kita kata menjaga hubungan tadi adalah dari sudut kekeluargaan. Yang dalam perkahwinan ada orang yang perlu kita hormati dalam keluarga kita, maka kenal. Dan yang ketiga dalam perkahwinan, dalam kehidupan kita, orang yang kena kita hormati yang ada hubungan disebut radha'ah, iaitu penyusuan. Penyusuan ni seorang yang menyusu di atas bayi yang dilahirkan, menyusu dengan orang lain. Menyusu dengan orang lain yang bukan ibu kandungnya. Maka dia dipanggil pengharaman kerana hubungannya ialah hubungan penyusuan. Hubungan susu ini ada syaratnya, iaitu 5 kali susuan. Bayi yang menyusu tadi berusia di bawah 2 tahun, dan 5 kali susuan tadi sifatnya mengenyangkan. Macam mana nak tahu bayi menyusu tadi kenyang? Orang perempuan tahu. Bila tanda, bila dia menyusu tu sampai tertidur, dah kenyang tu. Dia kenyang lah tu. Dia kenyang. Susuan ni tadi sama ada dia menyusu secara terus daripada puting buah dada ibunya, atau mak orang yang mak angkat dia tadi ibu susuannya, ataupun hari ni dah ada teknologi, dia perah pula susu masuk peti sejuk. Ni sekarang ni kita berbicara tentang bank susu. Bank susu. Apa makna bank susu? Bank susu ialah ada orang yang menyumbangkan susu untuk menolong bayi yang tak ada ibunya. Ada setengah orang perempuan, dia dipanggil bersalin dalam keadaan pramatang. Pramatang ni apa? Mungkin tak cukup dewasa, ada masalah penyakit, dia punya ada kesuburannya, akhirnya ibunya tadi tak ada susu. Ataupun sukar nak keluarkan susu. Tapi bayi yang dilahirkan, kalau tanya para doktor, bayi yang dilahirkan
kena menyusu pada susu awal dia tak sesuai. Terutama penyusuan yang pertama tu. Penyusuan yang pertama, maksudnya lahir kat dunia, jangan kali pertama dah bagi susu Dutch lady, habislah budak. Dia tak ada immunity nanti, dia tak ada antibody dia. Dia kena juga dapat ibu susu badan, susu manusia. Jadi dia boleh satu dengan minum terus daripada puting tadi, dada ibunya tadi, ataupun hari ni teknologi pula boleh apa? Boleh perah, tak? Boleh simpan dalam peti sejuk, boleh masuk. Itu pun dikira. Dan hari ni oleh kerana ada masalah dari sudut beberapa isu seperti ibu meninggal dunia ketika melahirkan anak. Satu. Yang kedua, ibu tak ada peramatang, ibu tak cukup fizikal untuk menyusukan anak dia, tak ada susu, ibu tak ada susu. Ibu sendiri mengidap kadang-kadang penyakit, katalah kanser ditakdirkan. Ada satu lagi kes, ibu mengidap HIV. Ibu mengidap HIV, nak susukan anak takut dia akan ada kesan kepada HIV anak ataupun anak yang menyusu daripada ibunya tadi. Maka dia perlukan susu. Maka perkhidmatan sekarang ni dari sudut hospital, Kementerian Kesihatan dia ada lancarkan bank susu. Siapa yang ada susu nak derma boleh rekod. Tapi kesan dalam Islam penyusuan bank susu tadi, dia akan memberi kesan kepada hubungan. Hubungan apa? Seorang kanak-kanak yang mendapat susu daripada orang lain, bukan susu botol yang beli apa tidak, ni susu badan, yang cukup syarat orang itu telah menjadi anak susuan atau ibu susuan kepada bayi tersebut. Jadi bila penyusuan, maka dari sudut penyusuan haramnya sama seperti haram ke atas keluarga asal kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, pengharaman terhadap orang yang kita haram kahwin kerana penyusuan sama seperti haram kahwin seperti mana hubungan nasab. Hubungan nasab kita tak boleh kahwin mak kita. Maka dengan sebab susuan, kita tak boleh kahwin dengan ibu susuan kita. Dengan sebab darah daging kita ni dalam keluarga yang sama, kita tak boleh kahwin adik-beradik kita. Maka dengan sebab penyusuan, kita tidak boleh berkahwin dengan anak kepada ibu susuan kita. Dengan sebab penyusuan, kita tak boleh kahwin dengan nenek kita. Dengan sebab keturunan, kita tak boleh kahwin mak kepada mak kita, mak ke apa, tak boleh. Dengan sebab penyusuan juga, kita tak boleh kahwin dengan nenek kepada mak susu kita, mak kepada mak susu kita. Dia dah jadi nenek susuan kita. Kita tak boleh kahwin dengan cucu kepada susuan kita. Itu dari sudut kita melihat apa yang kata Nabi, orang yang diharamkan kita kahwini kerana penyusuan sebenarnya sama seperti orang yang kita haramkan kahwini, Allah syariat haramkan kahwini seperti mana haramnya kerana keturunan darah daging tadi. Jadi itu tuan-tuan, pada hidup kita ini kita wajib berbuat baik kepada sebahagian di antara mereka tadi. Nak kita bicara pada pagi ini ialah wal jarizil qurba wal jaril junubi, iaitu kaum kerabat yang dekat dan kaum kerabat yang jauh. Ini hidup kita hari ini tuan-tuan. Apa hak jiran kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu wallahi la yu'minu qila man ya Rasulullah allazina la yu'manu jarahu biwa'iqihi. Kata Nabi SAW, tak beriman seseorang itu, wallahi tak beriman seseorang itu. Apa dia? Orang yang duduk berjiran tetapi tidak hidup dalam keadaan aman dengan jirannya. Nabi SAW bersabda, iaitu orang yang tidak aman akan kejahatan dengan jirannya. Jadi kita ni berjiran, jawabnya dalam hidup berjiran, biarlah jiran kita tadi aman. Aman dalam konteks apa dia? Saling menghormati hak sesama jiran. Menghormati hak sesama jiran. Yang kedua, tidak menyakiti jiran. Tidak menyakiti jiran. Apa saja pun, janganlah
menyakitkan hati jiran kita. Nak pergi jiran yang baik, ada syarat dia. Apa dia? Hiduplah kita berjiran dalam keadaan yang pertama, li ta'araf. Hendaklah kita saling mengenali. Saling kita mengenali antara jiran. Kalau pepatah orang tua kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Cuba kita tengok dalam hidup kita ni, semua ada jiran kan? Sejauh mana kita kenal jiran kita? Tapi kalau kita dah kenal jiran kita, jawabnya akan timbul apa? Akan timbul semangat tolong menolong, akan timbul semangat boleh berbincang, semangat bersikit boleh lebih kurang, semangat saling mempercayai. Tapi kalau tak kenal, tak nak ambil kenal pula dan tak nak ambil tahu, apa jadi? Kita masuk pintu, dia tutup pintu. Kita buka pintu, dia tutup pintu. Kita masuk, dia keluar. Kita balik, dia tak ada. Tak kenal apa lah. Last sekali, kau kenal tak nama orang ni? Tak perasan nama dia. Oh, nombor kereta dia kau kenal tak? Nombor kereta ni. Nombor kereta ni saya perasan ni. Macam sebelah rumah saya. Macam. Jadi hari ni orang kenal apa tuan-tuan? Orang kenal nombor kereta. Hidup berjiran sekarang, orang dah tak kenal nama. Orang kenal nombor kereta. Nombor kereta orang kenal. Nombor rumah tu nasiblah rumah kita nombor 39, rumah dia nombor 37, rumah ni nombor 35. Kan ada nombor kanan, belah sini genap, belah sini ganjil. Kat mana pakcik nombor ni? Rumah pakcik nombor 41, rumah nombor 43 mana? Kalau nombor 43 sebelah lah. Nama orang ni kenal? Tak kenal. Nombor rumah dia 43, nombor 43 sebelah saya. Allahu'alam tuan-tuan Jadi pada kita untuk menyampaikan hak jiran tadi terlaksana, yang pertama kenalilah. Yang kedua, mereka ada hak, iaitu sayangilah, hormatilah hak-hak dia. Yang ketiga, saling bantu. Yang keempat, tidak menyakiti, orang kata perasaan, mengambil hak, mengganggu privasi, katakanlah. Apa privasi jiran katakanlah? Kalau setakat uruf kita pukul 8 tu membising-bising sikit kat rumah tu biasalah kan. Rumah kita bising. Tapi sampai pukul 12 malam, agaknya kalau buka TV, buka radio kuat, apa perasaan jiran? Kan terganggu. Aku pun ada anak kecil, aku pun nak tidur juga, besok nak kerja. Jawabnya, hormatilah hak jiran. Jadi hari ini kita melihat semangat kejiranan dalam konteks kita ini berjiran. Siapakah jiran dalam Islam? Dalam epistemologi yang mudah, jiran ialah orang yang duduk di sebelah kita. Dalam Islam, jiran ialah orang yang berada di sekitar rumah kita sebanyak 40 rumah dalam segi pelbagai penjuru. Kalau 40 rumah tu, ada ulama mengatakan 40 rumah dalam sekitar kita. Jiran kiri kanan kita, kalau kita duduk kat rumah satu taman katakanlah, kalau kita nombor 1, jiran kita sampai berapa? 41, senang kira. Itulah jiran kita. Tapi kalau ada juga ulama mentafsirkan yang dikatakan 40 tadi, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Artinya berapa? Dah 160. Lagi besar jiran kita. Tak apalah, jiran tu mungkin jumlah yang ramai. Hari ini pun kita tak mampu dengan kekangan masa. Dalam kita ada keterhadan. Siapakah yang perlu didahulukan dalam jiran tadi? Kita nak bagi makanan, nak bagi duit, nak bagi hadiah, nak menjemput, nak apa. Maka kata Nabi SAW dalam hak jiran, maka antara keutamaan, utamakanlah jiran yang bersebelahan dengan pintu rumah kita. Kita hari ni masak katalah 2 piuk, ada durian 5 biji. Kita nak makan 3 biji, nak bagi jiran 2 biji. Kita ada jiran nombor 5 dengan jiran nombor 1. Nak bagi siapa kakak? Nak selang 5 rumah atau jiran yang sebelah rumah kita, nombor sebelah, betul-betul sebelah kanan tadi. Siapa nak dulukan? Dalam Islam, kata Nabi, kalau kita ada terhad, maka dulukanlah jiran yang paling hampir pintunya dengan kita. Jawab pintu sebelah apa? Jiran sebelah kiri lah, atau sebelah kanan.
Pasal benda kita terhad. Tapi kalau banyak, ya, yang ni boleh bagi, yang ni boleh bagi, yang ni boleh bagi. Tapi benda tu sikit, kita pun tak ada kemampuan. Maka kalau nak memberi, kata Nabi SAW, maka jiran yang paling hampir pintunya dengan kita, jadikanlah ia sebagai orang yang lebih utama terima. Ini orang kata adab dalam berjiran. Sabda Nabi SAW lagi, dia kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa yang hendak beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka hendaklah dia melakukan kebaikan kepada jirannya. Itu dalam hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita semangat berjiran. Hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita tentang berjiran. Dalam satu Nabi SAW daripada Abu Zar, Nabi SAW bersabda, ya Abu Zar, iza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kata Nabi SAW kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, jika engkau memasak sesuatu makanan, maka perbanyakkanlah kuahnya. Masakan kita meredas, tak? Meredas. Jiran sampai 5 rumah tahu. Nak masak sikit tapi meredasnya lebih. Kata Nabi, sebagai adab berjiran, maka banyakkanlah. Kalau tak dapat pun isinya, banyakkanlah kuahnya. Kenapa? Supaya kuahnya tadi boleh diberikan kepada jiran. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita tengok dalam adab ni tadi, walaupun orang kata tak banyak rasa sekalipun, tapi ada tadi. Kalau tak nak masak biasa-biasa, tak apa. Tapi kalau rasa memang ada. Lebih-lebih lagi kadang-kadang ada apa tuan-tuan? Ada majlis. Saya selalu perhati tuan-tuan, anak-anak muda kita ni masuk taman banyak buat apa? Buat kenduri kan? Kenduri masuk rumah. Siapa yang kita jemput agak-agak? Kita akan jemput orang kampung asal kita tu. Kawan-kawan pejabat kita tu. Tapi kadang-kadang dalam kita sibuk-sibuk jemput, siapa kita terlupa nak jemput? Jiran sebelah rumah. Pandang aja, apa abang tu buat ni? Apa abang tu buat? Nampak ramai orang datang kat rumah dia. Dia tak pelawar pun kita, dia kata. Rupa masuk rumah baru. Masuk taman baru kan? Jadi macam mana kita nak membina semangat jiran? Jawabnya, kalau kita, anak-anak kita yang masuk rumah baru, nak buat kenduri, pesan, Mat, kau nak masuk rumah baru? Ya, abah nak datang, kawan nak datang, keluarga nak datang. Tapi jangan lupa, sekurang-kurangnya 5-6 rumah sekitar tadi jemputlah. Walaupun tak mampu nak jemput satu taman, kita tak kenal. Kurang-kurangnya, bang, sekarang datang rumah tengah hari, kenapa? Ada nak buat kesyukuran sikit. Baru pindah ke? Bang, baru pindah. Bila tanya baru pindah, panjang tak agak-agak bicara kita orang Melayu? Awak duduk mana? Akhirnya, engkau satu kampung dengan aku. Kita tak tahu yang jiran kita tadi sebenarnya apa? Sekampung dengan kita, kawan kita. Kawan tengok-tengok, macam saudara aku. Rupanya berjiran kau. Rupanya orang daripada kampung jauh yang mengenalkan kita. Kau ni sebenarnya bukan jiran aja, saudara mara dah. Jadi janganlah bikin malu, tak? Sampai datang, dah berapa bulan kau duduk ni? Dah 6 bulan dah. Kau tak tahu yang jiran kau ni sebenarnya saudara kau. Saudara belah ni, saudara belah isteri dan sebagainya. Jadi pada saya, kita tengok dalam trend masyarakat hari ni hidup berjiran, inilah. Antara cabaran zaman moden hari ni yang taman banyak, jiran tidak mengenali jiran. Dan saya senang cakap, kata, bila wujud taman banyak-banyak, bagaimana kita nak mengenali komuniti kita? Yang paling mudah, agak-agak, apa dia? Agak-agak yang paling mudah, tak ada modal besar. Datanglah ke masjid. Atau datanglah ke surau. 3 waktu berturut-turut, 3 hari berturut-turut kita datang masjid dengan baju yang sama, dengan jubah yang sama, dengan waktu yang sama, nanti orang akan tanya, imam akan tanya, awak ni hari pertama dia tak tanya, pasal apa? Mungkin dia sangka kita ni berhenti sekejap. Tak? Berhenti sekejap, balik daripada Tanjung Keling, nak balik ke Ching, dia singgah kejap kat sini. Orang pun pandang aja.
Hari kedua, imam pun tak kisah lagi, orang pun tak kisah lagi. Hari yang ketiga jawabnya apa? Mesti orang akan tanya, "Dik, engkau duduk mana, Dik?" Kita pun bersalam, "Pakcik, saya baru pindah kat situ." Jawabnya apa akan terkeluar agak-agak pada kita jemaah? Alhamdulillah, terima kasih, bagus dah tu. Jawab automatically kenal lah jemaah. Lepas tu ada kuliah, kita duduk lagi kuliah. Tak ada kenduri kenara. Ni ada jemput kenduri. Kita pun pergilah. Ni siapa ni? Ni jiran baru kita. Walaupun dia tak berani nak memperkenalkan diri, siapa yang akan perkenalkan diri? Pak Imam akan perkenalkan diri, pengurusi masjid akan perkenalkan diri. Ni kawan jiran baru kita, ahli karya kita yang baru. Jadi bagi saya elemen itu kena ada. Tapi kalau dah 2 tahun, 3 tahun duduk dalam taman, dalam komuniti, mak pun datang. Mak pula kat kampung, orang masyarakat juga, atau pak mentua imam pula tu. Dia kata buat kenduri, dia pun kata, dia kata pergi panggil imam kampung ni. Bah, imam kampung ni orang tak kenal lah, bah. Macam jawabnya dah 3 tahun tak mengenali imam karya ni. Jawabnya ada something wrong dalam cara dia bermasyarakat. Jadi kalau kita senang tuan-tuan, macam kampung apa, kampung ni tak, taman kampung Tanjung Minyak ni, paling mudah sekali nak membina kejiranan kita, datanglah ke masjid. Kalau ada surau, datanglah ke surau. Saya kata 3 kali waktu sembahyang aja, keluar Zuhur, keluar Asar, keluar Maghrib, keluar Isyak. InsyaAllah orang akan tanya, "Dik, awak datang kat mana ni?" Tak ada, pakcik, saya cuti datang rumah sepupu, rumah ipar. Oh, rumah ipar. Tahulah bahawa dia ni musafir. Dia pun kata, "Tak ada, pakcik, saya ni baru pindah rumah." Saya tengok ada kereta lori masuk, lori awak lah tu. Dan dia punya kemesraan datang. Bila dah tengok pula, adalah komunikasi, berbual, bercara. Dia pun kenal, ni kawan. Oh, saya kerja kat sini, Petronas. Oh, ada tu kat sana pun ada 2 orang lagi Petronas. Akhirnya kita mengenali jiran dengan cara yang mudah. Ini yang satu yang kata hari ini, sifat kita dalam membina komuniti, dalam suasana persekitaran. Jadi jiran, kata Nabi SAW, hendaklah kita berbuat baik kepada jiran kita. Bagaimana berbuat baik kepada jiran? Yang pertama saya katakan yang paling mudah ialah mengenali jiran. Yang kedua, menghormati jiran kita. Hormatilah dalam ruang lingkup yang kita rasa hak-hak dan privasi dia. Kita bertanya khabar, tidak bermusuh, tidak bergaduh. Yang ketiga dalam berjiran ialah saling tolong menolong. Itu sebab hari ni kadang-kadang bila hidup berjiran, saya amat takut pergi rumah orang kenduri kahwin. Kenapa? Selang 3-4 rumah dia letak nyekun kat depan rumah dia. Apa tanda tu? Tak boleh parking tu. Awaknya kita tengok, ya Allah, takkanlah selang rumah tak? Dia pun kata. Ada sekala-kala kita bermasyarakat nak buat kenduri kenara. Akhirnya kawan dia kata, "Ahmad, aku nak buat kenduri minggu depan. Boleh tak tumpang halaman rumah?" Yang rumah kampung kan. Ini bukan rumah taman je tuan. Hari ni rumah kampung pun dah macam tu lah. Jiran sebelah rumah, halamannya boleh muat dalam 15 biji kereta. Dia tahu jiran sebelah rumah dah pasang kemah hari Khamis hari tu. Dia pun letak kun depan rumah. Kadang-kadang bukan letak kun, dia letak tongcat. Apa tanda makna orang tu letak tongcat tuan-tuan? Lepas tu dia palangkan kayu 2 sebatang, 3 kakinya kayu ke tak? 2 tongcat, 1 ke tu. Betul-betul kat jembatan. Apa makna tu? Jangan parking depan rumah aku. Jadi apa makna berjiran kalau macam tu ke tak? Jadi yang nak buat majlis pun ambil lah bahasa. "Bang, saya nak buat kenduri kahwin 2 minggu lagi. Nanti kalau ada kereta-kereta ke kawan-kawan, saudara nak datang, boleh parking tak?" Sila. Alhamdulillah. Ya, ini ada juga silap. Apa? Tak ambil bahasa. Yang ni dah ambil bahasa pun kalau tak bagi juga, apa maknanya tu? Adalah something wrong dalam masyarakat berjiran tadi. Nampak benda kecil-kecil tetapi boleh menggambarkan suasana kejiranan kita. Kalau betul-betul rumah taman yang kampung yang mesra apa dia? Satu buat kenduri, 5 rumah terpakai. Rumah ni jadi tempat masak, rumah ni jadi tempat hidang, rumah ni jadi tempat mengganggu keluarga tadi. Jawab kita boleh gambarkan bagaimana mesranya
suasana kemasyarakatan dalam persekitaran tadi. Bukan satu taman tuan-tuan Itu sebab hari ni tuan-tuan apa yang kita nampak, kita takut tuan-tuan Bila nak buat kenduri, nak pasang kemah pun orang tak faham dah tau. Itu sebab kat KL hari ni di KL menentukan tarikh kahwin dengan membuking dewan perkahwinan. Mana kena buat dulu? Tanya kawan-kawan saudara mara kita kat KL, anak kau nak kahwin bila? Aku tak tahu lagi, tapi tengah cari dewan. Akhirnya tahun depan punya dewan, 1 hari bulan 1 tahun 2023, Alhamdulillah aku dah dapat dewan. Habis apa nak buat? Nanti anak aku bertunang, lepas tu bertunang pun belum lagi, tapi dewan dah booking. Pasal apa? Takut nak buat dekat rumah. Kalau kat rumah kan sekarang ni macam tu lah sekarang. Akhirnya datang satu masyarakat kita, tarikh kahwin, bincang tak ada, apa tak ada, dewan kena cari dulu. Dewan kena cari dulu. Kenapa dewan cari dulu? Masalahlah, komuniti kita semakin, ruang kita semakin terbatas. Taman-taman. Kalau dulu bila kata taman, boleh pasang kemah. Tak, 3 hari, 4 hari boleh pasang kemah. Hari ni minta maaf, hari ni pasang kemah, tengah hari dia datang buat report polis tu. Menghalang lalu lintas orang taman. Jawabnya, dalam masyarakat komuniti tu dah jadi rosak lah tu. Polis pun datang. Kenapa ni datang ni? Ni tengok ada aduan ni. Encik ada pasang kemah Kenapa? Ada kenduri kahwin. Bila besok? Ni orang jiran komen lah, dia kata. Jiran komen. Akhirnya tergetak tak hati kita tuan-tuan. Terdetak, aku baru kahwin pertama. Rupanya dalam jiran kita yang ada 100 rumah ni, ada 2 yang berperangai macam ni. Tak boleh apa? Tak boleh berlebih kurang. Belum pasang meja lagi, baru pasang kemah. Artinya kalau pasang kemah, artinya kereta boleh lepas lagi. Tapi dah ada semangat seperti itu. Akhirnya apa terkesan? Keharmonian akan kesan. Hati kita berdetik, rasa siapa lah ramai-ramai ni yang buat report polis, surat layang, main WhatsApp. Lambat. Akhirnya kita kata ginilah. Tanda yang lain kata, lepas ni kalau nak buat kenduri, jangan buat ke taman, pergilah dewan. Itu dah jadi dah. Tapi kalau taman tu, okey, Alhamdulillah dengar khabar yang ni, okey, kita sama-sama. Lorong kita tutup nanti 3 hari. Tanda pun sporting, semua sporting. Jawabnya happy tak tuan-tuan? Senang kita. Yang ni offer rumah, yang ni offer bilik air, offer pipe, yang ni offer ni, senang. Kita pun rasa Alhamdulillah. Yang ni offer tak apa, kita jangan pakai catering, kita masak sama-sama. Ada saman, saya kata minta maaf. Hari ni orang taman lebih hebat dia punya komuniti daripada orang kampung. Wallahualam tapi bagi saya, apa pun komuniti kita, ialah kita mempunyai hak jiran. Apa dalam Islam? Islam amat menjaga jiran. Dan hubungan kejiranan tadi sampai membawa kita kepada kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Dan kita wajib dalam kehidupan kita berjiran tadi mengenali jiran. Dan sampai pada satu peringkat apabila kita mengenali jiran, menghormati jiran, bertolong-menolong dengan jiran, maka akan datang kepercayaan kita kepada jiran kita tadi. Ini tadi habisnya kita nak balik, kita boleh yakin tinggalkan anak kita. Ada orang sampai satu peringkat, dia kata, saya nak balik ni, atau nak pergi kursus 3 hari, seminggu. Boleh tak anak saya tolong jiran perhatikan 3-4 hari? Macam tu kan? Sampai kita boleh. Sampai kita kata, kita nak balik seminggu. Kita berani tinggalkan kunci pada jiran kita. Ni tolong boleh tak? Ni saya tinggalkan kunci saya kat rumah awak. Tolong sikit aja. Pertama, jiruskan pokok bunga saya. Ni benda simple lah, bukan tadi. Tapi makhluk ni menyelamatkan hubungan kita dengan jiran. Satu lagi, tak banyak, tak apa. Tolong bagi makan kucing aja. Dia ada kucing kecil kan? Kucing tadi. Akhirnya dia bagi berani. Yang ketiga, dia tolong onkan lampu dengan switch saja, on off kan. Supaya nanti. Jadi jiran pun kata, oh abang kita sebelah rumah ni seminggu tak ada rumah. Balik kampung, mak sakit, apa semua. Jadi kita ni sebagai jiran seminggu kita perhati. Balik rumah perhati. Oh okey, tak ada apa. Okey, pokok kita dah jiruskan. Ya tak?
Tengok ada. Lepas tu berlaku pula, tengok macam rumah awak ni macam ada trip lah, dia kata. Kita pun telefon dia. Okey, pergilah masuk rumah, tolong tengok apa yang berlaku tu. Itu yang sampai satu peringkat. Tu kata Nabi, seakan-akan jiran mewarisi. Kalau kita nak tengok pula dari sudut logik yang kita ada keluarga yang besar kat kampung, katakanlah berlaku bencana, kebakaran, kematian. Siapa yang paling cepat nak sampai kakak? Siapa yang paling cepat sekali sampai pertolongan? Jiranlah. Jiranlah orang yang paling cepat boleh menolong kita. Mak kita pun kolaps. Kita ni jiran yang sensitif. Dengar je, kenapa rumah sebelah ni menangis teresak-esak? Ya tak? Rupanya suaminya pengsan, suaminya jantung, suaminya apa. Jiran pun ambil tanggungjawab. Dia dah panik tuan, minta maaf, ada setengah panik. Jiran pun ambil. Tak apa, saya dah telefon mak saya kat kampung. Mak awak kat mana? Kampung. Kampung kat mana? Perak. Bila pertolongan nak sampai kat tuan? Perak sampai Melaka 6 jam tau. 6 jam baru pertolongan sampai. Tapi kalau hidup berjiran, kita dengar je sesuatu, 3 minit je dah. 3 minit dah boleh dapat tindakan awal. Telefon ambulans, telefon waris, bagi tahu jiran. Jiran pun ambil peranan. Aku tak tahu kat mana, tapi aku tahu dia ada pernah adik dia berkawan dengan saya. Drastik dia punya tindakan tadi, tak sampai 10 minit, 15 minit, kawan ni tadi dah sampai bawa ke hospital. Sementara nak menunggu ahli waris terdekat, yang dekat sekali kat dia Kuala Lumpur. 4 jam dah baru sampai. Jadi ketika inilah kalau kita lihat sejauh mana kita menjaga jiran kita dalam keadaan tadi tuan-tuan. Jadi kepada kita kata Nabi SAW, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-henti Jibril berwasiat kepada aku supaya berbuat baik dengan jiran tetangga, sehingga aku menyangkakan, kata Nabi SAW, bahawa jiran ini ada hak pusaka, tapi dia tak ada hak. Jiran tidak ada hak pusaka. Tetapi seakan-akan Nabi mengingatkan dengan wasiat yang diterima pesanan, nasihat daripada Jibril alaihissalam, seakan-akan jiran ini macam sebahagian daripada ahli keluarga. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kepada kita itulah hidup kita. Kata Nabi SAW sebagai renungan terakhir, arba'un min sa'adatil mar'i. 4 perkara akan menjadi kebahagiaan seseorang dalam hidup. Yang pertama, al-maskanul wasi', iaitu rumah yang besar. Yang kedua, al-mar'atus salihah, isteri yang baik. Yang ketiga, arjarus salih, iaitu jiran tetangga yang baik. Dan yang keempat, wal markabul hani, dan kenderaan yang selesa. Ada 4 perkara menjadi kebahagiaan hidup kita. Yang pertama, kalau ada isteri pasangan kita yang baik, tenang hidup kita. Yang kedua, apabila kita mempunyai jiran yang baik, tenang hidup kita. Yang ketiga, kita ada rumah yang luas, selesa hidup, tidur apa semua. Tak? Rumahnya luas, selesa, ada aircon apa semua. Dan yang keempat, al-markabul hani, kenderaan pengangkutan kita yang baik. Itu kata Nabi, 4 perkara di antara tanda-tanda semua orang mencari, orang kata, kebahagiaan, keperluan hidup kita. Dapat isteri yang baik, dapat jiran yang baik, dapat kenderaan yang baik, dapat rumah yang baik, tenang hidup kita. Ada keluarga kita yang mungkin bulan lepas banjir, rumah pun hilang, tak? Tuan-tuan, rumah hilang, sedih kan? Rumah hilang 30 tahun buat rumah, tak? Kalau kena ABU tu, rumah pun tak siap lagi, dah hangit dah. Dan itulah kontraktor punya kontrak, duit bayar pun belum bayar lagi. Nak tengok rumah impian hancur dalam sekelip mata tuan-tuan. Wallahualam.
Jadi itu kehidupan kita. Kita nakkan keselesaan, ketenangan hidup kita. Kata Nabi, ada 4 perkara yang menjadi ketenangan hidup kita. Yang pertama, kenderaan. Yang pertama ialah isteri yang baik. Yang kedua, jiran tetangga yang baik. Yang ketiga, kenderaan yang selesa. Dan yang keempat, rumah yang selesa dan luas. Itulah kehidupan kita. Jadi saya nak fokus ialah jadilah kita jiran yang terbaik kepada jiran tetangga kita. Tunaikanlah hak jiran kita, dan jiran juga ada tanggungjawab untuk menunaikan hak jiran tadi. Apapun, berbaik dengan jiran adalah satu di antara tanda-tanda kesempurnaan iman kita. Kata Nabi, sampai tidak beriman seseorang sehingga dia berbuat baik kepada jirannya. Tidak sempurna, bukan tidak beriman, tidak sempurna imannya. Jangan kata sampai tak buat baik engkau macam tak ada iman. Tidak sempurna. Kalau iman tu ada 100, maka satu elemen ciri keimanan dah gugur. Apa dia? Berbuat baik daripada dengan jiran. Satu ciri manusia yang beriman, dia menghormati tetangganya. Dia menghormati, orang kata tadi dah sampai hak jiran, hak beriman, satu cabang iman. Apa kata Nabi? Dia kata iman ni ada 60 cabang. Dalam satu hadis Nabi kata iman ada 70 cabang. Yang paling baik ialah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan yang paling lemah, membuangkan sesuatu yang menyakitkan di jalan. Nampak kayu melintang kat jalan, jawabnya apa? Kita orang yang nampak dulu, berhenti, alih, nampak ke tepi. Kenapa? Kalau aku hampir kena, doa orang belakang jangan kena. Ini tak ada, dah halang-halang aku kena, biar orang belakang pun kena. Macam? Tak itu Itu sebab ada benda-benda yang kadang-kadang Allah bagi kredit. Macam hari tu tak viral apa? Polis tarik lubang apa air tadi. Dia pun fikir agak, dia tengok tiap kali lalu situ banjir kilat kan. Akhirnya dia pun tarik aja, selesai tu masalah. Semua orang selesa. Tapi bukan nak menunjuk, tapi kebetulan kalau andainya kita berpeluang dia ada di situ, kenapa kita nak tunggu orang lain? Ya tak? Janganlah kata. Tapi ada orang kita ni hari ni viralkan dulu, lepas tu kutuk pelbagai agensi. Itu tak kena tuan-tuan. Bagi kata kita nampak, jawabnya kita lah selesaikan dulu. Kalau tak ada, sama-sama tolong-menolong, kan tak? Ini antara yang kalau kita melihat pada hadis Nabi tadi, membuangkan sesuatu yang menyakitkan di jalan tadi, itu pun satu di antara cabang iman. Ciri-ciri kesempurnaan iman. InsyaAllah tuan-tuan, boleh kita buat agaknya dalam hidup kita ni. Habis sekali senyum pun iman. Al-haya'u minal iman. Senyum itu sebahagian daripada iman. Tak ada apa aku nak sedekah lagi, senyum je lah. Akhirnya orang kata, sepanjang masa dia senyum, dia ni demam ke? Pun tak boleh juga tuan-tuan. Senyum pada tempatnya, pada ketikanya. Bila kita bersama, senyumlah. Wallahualam, itu yang nak saya sampaikan. InsyaAllah dalam akhir kata, jadilah kita sebagai hidup berjiran, jiran sepakat membawa berkat. Hidup dah berkat, ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, moga yang baik datang daripada Allah. Kesilapan dan kekurangan adalah kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.